Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Pagi ni alhamdulillah kita sambil-sambil buat kerja dan kita bersembanglah apa yang saya nak nasihatkan kepada adik-adik kita lah, yang mana kalau kita tengok kedatangan kerja sekarang lah berbanding dengan kita dulu, kita amat tepat pada masa lah. Masa kita bekerja tu, kita tak nak kan. Kita sebagai seorang pekerja, ataupun sebagai seorang majikan, benda yang paling penting adalah memang kita kena datang awal lah. Kalau pejabat kita buka dalam pukul 8.30, pastikan kita datang 8.15. Kalau 8.45, pastikan kita datang 8.30. Kalau pukul 9, pastikan kita datang 8.45. Bermaksud 15 minit awal daripada masa yang telah ditetapkan untuk kita datang. Panskat, pastikan panskat biru, jangan merah lah. Kita kena ambil benda ni serius kan. Lepas tu bila kita dalam panskat apa semua tu, pastikan kita akan cari apa barang yang perlu kita bawa ke site, ataupun apa barang yang semalam dah habis. Kita kena pastikan benda tu ada, barang-barang semua dah ada untuk kita pergi ke site lah. Jangan kita bila kita datang panskat, lepas panskat kita keluar balik untuk minum ataupun kita bawa bekal, kita makan kat situ. Sebenarnya kita dah curi masa syarikat tu. Itu adalah masa kita bekerja tidak ada masa selepas kita panskat, lepas tu ada masa setengah jam ke 1 jam untuk kita minum. Tak ada. Apabila kita dah curi masa tu, itu yang barakahnya rasa tu hilang lah. Jadi itu salah satu ni lah bila kita nak datang bekerja tu lah. Jadi saya nak sembang hari ni sebenarnya berkenaan dengan tugas kita sebagai seorang pekerja lah. Tak kisahlah dia bekerja sebagai pencuci tandas ke, dia bekerja sebagai pemotong rumput ke, sebagai juru elektrik ke, airconman ke, cikgu ke, apa saja kerja kita, pastikan kita ikut datang kedatangan kita kena jaga masa kita bekerja, kita kena jaga masa rehat kita, masa kita solat, masa kita boleh bersembang, kita kena jaga semua. Sebab amat penting untuk punca rezeki kita lah, untuk dibawa balik ke rumah, untuk kita dapat bila gaji bulanan tu kita dapat, kita akan rasa nikmat dia lain macam tu. Tapi kalau kita banyak curi masa, curi tulang, ataupun yang seangkatan dengannya, problem lah. Okey, jadi kita kena tahu tugas kita lah sebagai seorang elektrik. Saya bercerita sebagai seorang elektrik sebab channel lebih kepada kompeten kan, bila kompeten elektrik. Jadi sebagai seorang pekerja elektrik, kita nak kena tahu. Ada yang tanya saya, skop kerja elektrik ni apa? Skop kerja elektrik, apa yang melibatkan dengan kerja-kerja elektrik, itulah skop dia kan. Kalau caspen di kilang lain lah, tak adalah sama macam kita yang bekerja sebagai seorang kontraktor, dia ada lain. Bila kita sebagai seorang kontraktor elektrik ataupun kita bekerja di bidang itu, skop kerja kita memang apa saja yang kita pegang, yang kita buat, itulah dia kita kena buat. Dan kalau kita dah ada, katakanlah kita nak tanamkan Swiss, nak tanam Swiss dekat dinding, tapi owner nak Swiss ni tanam kalau boleh jangan nampak lah dia punya casing, jangan nampak lah dia punya apa tu, yang GI ke PVC ke kan. Nak kena tanam, jadi kita kena potong elok-elok, jangan bagi berabuk rumah tu kan. Sebelum kita nak potong tu, pastikan barang-barang di bawah tu atau yang berdekatan kita alih supaya tidak berabuk. Bila berabuk, masalah lah kan. Siapa nak ambil kerja, nak upah orang untuk pasang soket di rumah dia, kerja yang kelang kabut, kerja yang tak ikut main suka dia nak buat atas bantal pun ada buat atas ni. Jadi problem lah, nanti kita kerja sekali saja, kita nak kerja berkali-kali orang. Dan yang paling penting sebenarnya kita kena kerja lillahi ta'ala, habis, full stop. Bila kita kerja lillahi ta'ala, kita akan kerja dengan tenang, dan kita akan buat kerja sebaik mungkin. Itu yang terbaik lah. Jadi selepas kita dah dah pasang kabel, dah tarik apa semua, dah soket, sebelum kita fitting, kita kena simen lah. Jadi kena pandai menyimen.
Takkan main sikit pun kita nak panggil wak. Wak satu hari RM50. Oh, RM50 sejam lah. Sejam lah RM50. Bagi wak sejam, wak selesai semua ni. 6 ke 7 kan. Tapi kalau dah banyak tu dia tak nak lah. Dia nak 100. Mana ada yang nak RM50 dan kalau yang mahir dia nak 100. Jadi selepas tu mengecat. Takkan nak suruh wak juga. Kita yang kena mengecat. Lagi apa skop kerja dia? Apa kerja yang melibatkan kerja elektrik, itulah skop kerja kita. Lainlah kalau kita buat kerja-kerja civil tu lainlah. Apa-apa kerja yang dibuat oleh seorang pendawai, itulah skop kerjanya. Kalau dah melibat ke pengujian, lepas tu dia kena isi test sheet ataupun apa lagi, itu pun salah. Yang penting jugalah bila dah kita ni, banyak sebenarnya ni nak sembang lebih-lebih. Rasanya saya yakinlah siapa yang dah bekerja sebagai seorang kontraktor, sebagai juru elektrik ataupun airconman ataupun bekerja civil juga pun, atau kerja-kerja lain, bila kita dah mula kerja, kita dah nampak ni kerjanya, ni kena buat, ni kena buat. Jangan pula bila kita dah lama kerja, kita dah tahu kerja tu kita buat, tapi kita buat tak tahu lepas tu. Itu problem lah. Jadi kita kena ambil tahulah, bukan setakat kerja sebagai pekerja saja, kita kena tahu juga macam mana bos aku ni dia jumpa orang, lepas tu nanti dia bagi harga. Kalau dah setuju, kita ambil barang. Lepas dapat, ataupun kita beli barang, lepas tu nanti bila kita dah pergi ke site, dia akan bagi satu surat apa tu rupanya DO, delivery order kan. Okay, lepas tu dah siap apa semua, nanti dia bagi lagi surat kan, resit ke apa kan. Itu adalah invoice. Sama kita kena belilah kat pasaran, banyak lah resit cash, invoice ataupun apa-apa sajalah dia ada tulis kat situ, DO, PO kan, semua ada kat situ. Jadi kita kena tahu semua tu saja, semua tu juga. Jangan kita hanya bekerja sampai kita tak tahu tu. Benda-benda penting tu untuk kita dapat duit. Sebab takkan dalam 5 tahun kita nak bekerja dengan orang. Mungkin nak tahun ke-6 kita dah plan untuk kerja sendiri, ataupun kita nak kerja sampailah kita bersara. Selepas dah bersara tu, naklah buat kerja-kerja kecil. Sekurang-kurangnya kita dah tahu apa dia invoice, apa dia sebut harga, apa dia PO, apa dia DO kan. Jadi benda macam tu kita tahulah. Jadi apa lagi yang kita perlu tahu sebagai seorang pekerja? Kena banyak tahu. Jadi bila kena banyak tahu, kena kerja keras lah. Jangan datang office, okay, buat kerja, dah siap dah habis. Sampai kita tak tahu nak banyak benda yang kita perlu, terutamanya bila kita kat site kan, nanti bos akan bagi schematic diagram. Kita kena tahu baca schematic diagram, kita kena tahu layout tu, ni simbol apa, ni simbol apa, ni simbol apa, kena tahulah. Jangan pula kita nanti dah lama-lama kita tak tahu, rugi. Yang ruginya kita lah. Ruginya kita tak nak orang kata bersungguh-sungguh dalam belajar apa saja. Jadi kita kena ikut macam mana dulu mak bapak kita dulu masa dia orang macam mana dia hidup, anak-anak dia bersungguh-sungguh lagi. Dia kalau hari ni dia tak kerja, dia tak ada gaji. Dia orang dah biasa tak turun ke laut, memang tak ada gaji lah, tak masuk hutan, tak ada lah. Makanlah apa yang ada, duit yang ada simpan tu, kalau ada 2-3 ratus lah, boleh lah 2-3 hari kan. Sebelum habis tu kena cari dulu. Itu orang tua punya pesan, sebelum habis kena cari. Kalau boleh cari sampai ada simpanan, jangan habis terus. Jadi saya sebenarnya hari ni memang betul-betul sebab saya tengah buat kerja sebenarnya ni. Jadi sambil-sambil itulah. Sebab tengok dah berapa minggu, dah seminggu dekat 2 minggu saya tak ada video baru. Jadi lepas ini mungkin ada selang kepada zikir ke apa kan. InsyaAllah lah sebelum video-video yang saya nak paparkan, yang sebenarnya yang saya nak buat, konten yang sebenarnya saya nak buat tu, saya belum buat apa lagi sebenarnya. Jadi saya masuklah, saya selitkan dengan sembang santai, zikir apa semua tu. Tapi yang sebenarnya konten saya adalah lain. Jadi saya minta maaf lah kalau tapi bersyukur juga kepada yang adik-adik yang adik ke abang ke kakak ke yang boleh yang follow channel saya. Alhamdulillah lah, saya
ucapkan terima kasih lah yang sudi kan, kepada yang tak sudikanlah kan, Jadi setakat itu sajalah. Saya rasa kalau yang memberi manfaat kepada adik-adik, sembang banyak nanti banyak masa jadi kita kena mana yang saya rasa sebab saya rasa saya bersembang dengan tuan-tuan. Sebab tu bila kita ada konten yang kita nak buat, kalau kita pergi live, sebenarnya kita tak kesunyian. Walaupun kita macam orang gila bercakap dengan kamera kan, apa orang tu cakap dengan kamera, tapi sebenarnya saya bercakap dengan tuan-tuan yang menonton saya. Sebenarnya itulah. Jadi jangan heran lah. Setakat itu sajalah ya. So kita doa lah sama-sama supaya wabak yang sedang melanda negara kita sekarang bolehlah hilang. Dah hilang dah itu hari, dah datang balik. Kita nak salahkan siapa? Salahkan diri kita sendirilah, dan salah juga kepada orang yang memimpin kita, sebab dia orang pun manusia. Mungkin dia ingat tak ada apa kot, tapi rupa-rupanya perancangan Allah tu lebih hebat. Jadi setakat itu sajalah tuan-tuan, adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay.